Ini adalah sambungan cerita macam mana emas boleh dijadikan sebagai duit ketika gawat. Ini apa yang kami alami sendiri ketika banjir besar Kelantan pada tahun 2014. Pada ketika itu saya mendirikan rumah tangga iaitu majlis perkahwinan saya dan majlis perkahwinan tersebut terpaksa dibatalkan. Jadi bagi yang belum lagi menonton Part 1 boleh lihat dulu Part 1. Bagi yang sudah menonton Part 1 boleh teruskan dengan Part 2. Cerita ini macam mana waktu ketika gawat membuktikan duit tidak lagi bernilai. Jom. Apa yang saya maksudkan duit tidak lagi bernilai sewaktu banjir besar pada tahun 2014 ialah bukanlah duit Malaysia ketika itu terjadi seperti duit pokok pisang, apa yang berlaku dalam negara kita zaman pemerintahan Jepun, tidak. Tapi apa yang berlaku ialah harga barang ketika itu naik mendadak, naik 100 hingga 500%. Jadi dalam keadaan gawat seperti itu, kami anggap duit sudah tidak bernilai. Kami sanggup bayar dengan harga yang mahal untuk dapatkan barang keperluan. Ketika itu, kami mahukan barang keperluan, bukannya duit. Ini pengalaman dan kisah benar apa yang kami alami sendiri. Dan pada ketika itu, banyak kedai-kedai runcit tutup dan mereka tidak menjual walaupun mereka mempunyai bekal-bekalan makanan. Walaupun kedai runcit mempunyai banyak bekalan makanan, tapi mereka tidak jual. Mereka pun takut stok makanan mereka habis. Jadi barang-barang dalam kedai runcit mereka ialah sebagai rizab kalau-kalau banjir besar terus berpanjangan. Jadi dalam keadaan begitu amat susah untuk dapatkan bekalan makanan dan juga bekalan keperluan-keperluan yang lain seperti apa yang saya bagi tahu sebelum ini. Untuk dapatkan bekalan petrol sahaja, kami terpaksa berkayuh meredah banjir sekitar 30 km. Abang saya terpaksa berkayuh ke Kota Baru. Apabila sampai di Kota Baru, semua jalan tutup, semua petrol station tutup. Kerana hampir 100% Kota Baru itu sudah lumpuh dan dinaiki banjir. Malahan lagi, jalan raya juga ditenggelami air yang menyebabkan abang saya terpaksa menukar arah daripada Pasir Mas ke Kota Baru, bertukar kepada Pasir Mas ke Ketereh. Dan apa yang malang lagi, apabila sampai di Ketereh, stok petrol di petrol pump Ketereh juga kehabisan. Jadi, kalau beliau ingin dapatkan petrol tersebut, maksudnya beliau terpaksa berkayuh lebih jauh, 30 km ke Pasir Putih kerana Pasir Putih satu pekan yang di sebelah pantai, Pasir Putih tidak dinaiki air. Namun, belum tentu di Pasir Putih pun bekalan petrol masih ada. Jadi, dalam kebuntuan itu, abang saya terjumpa dengan dua orang remaja yang bermotosikal yang memegang galen petrol. Mereka baru sahaja membeli petrol tersebut dari Pasir Putih yang jauhnya 30 km dari Ketereh. Jadi katakanlah abang saya ingin lagi berkayuh ke Ketereh untuk dapatkan petrol, sudah pasti beliau tidak larat. Jadi dalam poket beliau ketika itu cuma ada RM45. Jadi beliau memanggil dua remaja tersebut dan membayar sekitar RM45 untuk dapatkan hanya segalen petrol yang cuma harganya kurang daripada RM10 jika sebelum berlaku kegawatan pada ketika itu. Jadi walaupun harga terlalu mahal, pada saat susah untuk dapatkan barang keperluan, duit sudah lagi tidak bernilai. Berapa sahaja kosnya, berapa sahaja nilainya, kita sanggup membayarnya demi dapatkan barang keperluan tersebut. Namun itu dikatakan kegawatan yang sementara. Dalam situasi mata wang tidak bernilai pula, ia berbeza. Ia cukup berbeza dan ia pernah terjadi terhadap beberapa negara yang saya tunjuk contoh di atas ini. Situasi di mana mata wang sudah lagi tidak bernilai sebenarnya pernah berlaku di negara India, Zimbabwe dan juga Greece dalam masa yang terdekat ini, bukannya dalam masa 50 tahun yang lepas. Jadi dalam situasi genting seperti apa yang saya ceritakan tadi, untuk dapatkan barang keperluan, kita perlu tukarkannya dengan sesuatu yang dianggap bernilai sebagai alat tukaran. Jadi cuba anda fikirkan, katakanlah duit sudah lagi tidak bernilai. Jadi apa instrumen ataupun alat tukaran yang diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang bernilai? Cuba anda fikirkan sekejap. Jawapannya tentulah emas ataupun perak. Nilai emas dan perak sentiasa bernilai. Jadi dapat sesuatu apa yang saya cuba kongsikan di sini, pun duit maupun emas tidak lagi bernilai apabila berlaku kegawatan ekonomi. Jadi kalau sudah faham, jom kita tonton part nombor 3.